الله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahabat-sahabat, para jemaah yang dirahmati seluruh jawatan kuasa Surah Al-Mukhlisin dan semua sahabat-sahabat yang ikuti perkongsian kita secara online ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini Allah Ta'ala rezekikan kita lagi untuk bertemu di dalam majlis ilmu yang diberkati Allah SWT ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga suka menyebut di sini sesungguhnya pertemuan yang sebegini, walaupun kita bersama dengan jemaah secara online ini, khususnya kepada sahabat-sahabat kita yang kita kata menuntut ilmu secara maya ini, tuan-tuan ya, dalam keadaan situasi begini, alhamdulillah Allah SWT masih lagi menggunakan peluang dan kesempatan kepada kita untuk berterusan mendekatkan diri kita dengan Allah SWT melalui jalan menuntut ilmu. Jadi kita ucap banyak terima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Surau yang bersungguh-sungguh menguruskan program sebegini dalam keadaan kita tidak dapat melaksanakan secara biasa, tetapi kita buat new normal ni, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan usaha kita ini diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung perkongsian kita di dalam kitab Hisnul Muslim, kitab perisai Muslim yang kita bincangkan di surau ini. Sebelum itu suka kita juga ingin menyebut di awal kuliah kita ini, bersempena dengan situasi yang ada sekarang ini, tuan-tuan, kita mendapat berita yang kurang baik daripada sahabat-sahabat kita yang berada di belah Johor sana, di belah Pahang ya. Kalau kita tengok dalam WhatsApp group, Facebook dan sebagainya, maklumat-maklumat yang kita dapat menunjukkan situasi yang merisaukan kita. Jadi kita sama-sama berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita semua, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita. Barangkali ada di kalangan mereka yang terperangkap di jalanan sana, yang nak pulang kembali ke KL, ataupun perjalanan mereka di mana sahaja ya mereka berada. Kita doakan moga-moga Allah Ta'ala memelihara mereka, dan kita mengharapkan segala musibah yang datang ini Allah Ta'ala akan angkat ya, dan dijauhkan kita daripada segala perkara yang tidak baik. Begitu juga para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita juga sekarang ini dalam keadaan berada di awal tahun baru ya. Walaupun tahun baru miladi ni ataupun Masihi ni kita sebut sebagai satu perkara yang kita rasa juga kita ingin ingatkan sahabat-sahabat kita ya, tuan-tuan, sempena biasanya orang berada dalam keadaan mood awal tahun baru ini, dia macam-macam azam dia ya. Jadi kita juga ambil ingat di sini, sebenarnya kalau ikutkan sebaiknya seorang mukmin itu setiap kali masuk pada jam yang baru, pada hari yang baru, pada minggu yang baru, pada bulan yang baru, tahun yang baru, setiap kali dia memasuki tempoh sesuatu yang baru itu, sewajarnya dia berazam untuk melakukan kebaikan ya, tuan-tuan. Tidak perlu tunggu tahun baru. Cumanya kita kata dalam situasi orang sama-sama berada di dalam keadaan mood dia tengah duk bincang pasal azam dan sebagainya. Jadi kita juga ingin menyebut sesungguhnya azam yang terbaik ialah azam dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta beristiqamah dengannya. Yang Nabi pesan kepada sahabat, qul amantu billah thumma istaqim, kamu katakanlah aku beriman kepada Allah, dan Nabi kata istiqamahlah di atas jalan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT,
Untuk itu kita suka nak peringat jemaah semua tentang satu doa yang Nabi ajar untuk kita baca pada setiap pagi. Doa ini barangkali ada yang telah kita kongsikan di sini untuk kita sama-sama mengingatkan bahawa perkara yang patut kita minta pada setiap hari ialah kita mohon agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita supaya mendekatkan diri kepada Allah. Selain daripada ilmu, Nabi ajar kepada kita supaya minta kita dikurniakan rezeki yang baik. Kemudian yang ketiganya, Nabi mengajar kita supaya memohon kepada Allah agar Allah SWT menerima amal kita. Jadi 3 benda penting yang hari-hari kena minta. Dalam doa yang disebut oleh isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata Nabi SAW setiap kali selepas subuh Nabi baca doa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba-Mu ini as'aluka, mohon daripadamu. Mohon apa tuan-tuan? Yang tadi kita sebut nombor 1, mohon ilmu. Disebut dengan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Nombor 2, warizqan tayyibah, dan rezeki yang baik. Nombor 3, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Doa ini kita selalu baca pada awal kuliah di surau ini. Selalu saya mulakan dengan doa ini. Jadi kita nak kempen pada jemaah, pada sahabat-sahabat kita, para ibu, para ayah, juga boleh diajarkan pada anak-anak. Setiap pagi, hari-hari kena baca doa ni. Kerana 3 benda penting kena minta setiap hari ialah ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Moga-moga bila mana kita berdoa selalu dengan ilmu, minta ilmu kepada Allah, dan ilmu itu disebut dengan jelas ilmu bermanfaat, Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk pandu kehidupan kita ke arah keredaan Allah. Kemudian baru kita minta rezeki. Ulama berbincang kenapa disebut ilmu dulu baru minta rezeki. Para ulama mensyarahkan hadis ini mengatakan apabila kita ada ilmu, ilmu itu memandu kita untuk mencari rezeki yang baik, rezeki yang halal. Waktu kena minta ilmu dulu. Kemudian kita kata rizqan tayyibah, rezeki yang baik, dan seterusnya kita mohon agar Allah Ta'ala terima amal kita. Dengan ilmu yang kita belajar tadi menjadikan kita tahu yang mana satu ilmu yang boleh, yang mana satu amal kita boleh diterima, dan bagaimana amal itu tertolak. Jadi penting juga ilmu kita sebut di awal tadi. Kemudian kita mohon agar Allah SWT menjadikan kita orang yang apabila beramal diterima di sisi Allah SWT. Baik, itu sebagai permulaan untuk kita sebut sebagai peringatan kepada diri hamba Allah depan ini dan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah dan sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah kita secara online ini. Marilah sama-sama kita hari-hari baca doa ini. Moga-moga Allah Ta'ala mentaufikkan kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baik, menyambung perkongsian kita di dalam perbincangan kita dalam kitab Hisnul Muslim ini, sambungan kepada perbincangan kita di surah ini, kita telah pun memulakan perbincangan pada bacaan yang ke-25, iaitulah zikir selepas solat, ya. Bermula pada muka surat 56. Kita telah sebut beberapa bacaan-bacaan zikir selepas solat yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi istiqamah beramal dengannya pada setiap kali selepas solat fardu. Kita telah baca beberapa zikir yang disebutkan di dalam kitab kita ini. Pada perbincangan kita yang terakhir, kita berhenti pada muka surat yang ke-59, iaitulah disebut antara bacaan zikir selepas solat yang Nabi tak tinggal ialah membaca 3 surah yang dikenali dengan Al-Mu'awwizat, surah-surah pelindung pendinding, ataupun dalam alam Melayu ni kita panggil surah 3 Qul. Dalam hadis dia tak pernah jumpa perkataan salah sah Qul, tak ada. Tapi sebabkan permulaan berbunyi Qul ketiga-tiga surah itu, dan biasanya orang tempat kita kata surah 3 Qul, ya. Kalau pergi rumah orang biasanya digantung dekat ruang tamunya, ya. Dibuat perhiasan dan sebagainya. Tadi kita tak nak jadi perkara tadi sebagai perhiasan saja, tetapi sepatutnya mesti diamalkan. Dan tempat yang paling-paling kita kena jaga ialah setiap kali lepas solat, jangan tinggal, ya. Kita telah sentuh bacaan yang pertama, iaitulah surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Mesti baca, ya. Baik, berapa kali tuan-tuan? Disebut riwayat baca sekali sahaja, ya. Kemudian kita baca surah Al-Falaq. Hari ini, malam ni kita sambung,
iaitu pada bacaan yang seterusnya selepas surah Al-Ikhlas ialah kita baca surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Baik, jadi kita tidak sekadar menyebut sahaja surah tersebut, kita membacakan hadis ataupun rujukan daripada kitab syarah kepada Hisnul Muslim ini, kitab Al-Ithaful Muslim Bisyarhi Hisnul Muslim yang disusun oleh penulis kitab ini sendiri yang bernama Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani rahmatullah alaih. Dia menyebut tuan-tuan, bacaan yang kedua yang kita katakan tadi iaitulah surah Al-Falaq, ya. Surah Al-Falaq ini antara surah yang dibaca oleh Nabi SAW setiap kali selepas salat baginda, ya. Di dalam pertemuan yang terdahulu kita telah sebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah membaca 3 surah. Saya ulang balik hadis ini sebelum kita hurai tentang surah Al-Falaq ini, tuan-tuan. Iaitulah hadis yang menjadi pegangan kepada kita. Amalan bacaan 3 surah ini setiap kali lepas solat ialah hadis yang disebut oleh sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, ya. Hadis ini untuk rekod daripada jemaah, ada hadis yang sahih, dia berada di dalam kitab Sunan Abi Dawud, ya. Dan hadis ini ulama telah menilainya dengan status yang sahih, menyatakan bahawa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia sebut, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhati dubura kulli salah. Ini asas kepada amalan kita ni, tuan-tuan. Kata Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh saya supaya saya membaca surah-surah muawwizat, iaitulah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Masa bila? Di penghujung setiap kali selesai solat. Clearly mention dalam hadis dekat mana nak baca, iaitulah di penghujung solat. Di sini merujuk selepas solat. Kemudian disebut dengan jelas kulli, setiap kali solat. Jadi kita patutnya kena ambil berat bab ni, kena istiqamah. Setiap kali lepas habis sembahyang, antara zikir-zikir yang mesti kita baca punya takkan miss ialah 3 surah ni. Tak panjang mana kan, pendek-pendek je. Semua orang hafal, semua orang ingat. Cumanya tidak semua orang istiqamah, konsisten untuk baca yang ni. Kalaulah kita jadi orang istiqamah, bertuah kita, tuan-tuan. Beruntung kita kerana kita buat apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW ini. Uqbah kata Nabi suruh dia, Nabi perintahkan aku. Kalau kita belajar dari sudut huraian hadis ini, ia tidak merujuk bahawa Uqbah sahaja yang disuruh. Apabila Nabi suruh Uqbah, artinya Nabi juga menyuruh kepada umat Nabi SAW seluruhnya. Jadi kita termasuklah, kita kena beramal dengannya. Ini basis ataupun asas kepada kenapa kita mesti istiqamah baca setiap kali selepas solat. 3 surah ini mesti kita baca punya. Baik, pertemuan yang terdahulu kita telah huraikan tentang surah Al-Ikhlas dari sudut maksud dia, ya, serta beberapa huraian para ulama tentang pengertian surah Al-Ikhlas, dengan harapan bila mana kita tahu maksud dia, kita tahu kelebihannya, dia akan menjadikan kita lagi seronok, lagi yakin, lagi rasa sayang untuk berpegang membaca surah Al-Ikhlas ini pada setiap kali selepas solat. Baik, begitu juga untuk surah Al-Falaq. Di dalam kitab kita ini juga dihuraikan sedikit sebanyak, bukanlah dari sudut perbincangan tafsir yang panjang, cuma beberapa huraian untuk menjadikan kita faham kenapa kita perlu baca surah Al-Falaq ini. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, surah Al-Falaq dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu. A'udzu kata ulama bermaksud altaji'u, aku mohon berlindung, alja'u wa aluzu wa a'tasimu, aku menyerahkan urusan aku kepada Allah, aku mengharapkan jagaan Allah, aku berlindung dengan Allah, bi rabbil falaq, dengan Tuhan Al-Falaq. Apa maksud Al-Falaq, tuan-tuan? Kita selalu baca surah ni kan, tahu tak maksud dia? Kalau tak tahu rugi kita kan. Al-Falaq, ulama sebut bermaksud, kalau baca terjemahan ataupun tafsiran, dipanggil waktu subuh. Aku berlindung dengan Tuhan waktu subuh, Tuhan yang menguasai waktu subuh.
Birabbil falaq ay billahi allazi falaqal isbah wa falaqal habba wan nawa. Okey, dia ada cerita menarik sikit tuan-tuan dari sudut falaqa ni. Kalau belajar bahasa Arab, dia satu perbuatan yang merujuk kepada membelah sesuatu. Kalau kita belajar tafsir ataupun tadabbur ayat. Baik, kegelapan malam itu bila mana dia masuk waktu siang, ibaratnya malam tadi tersingkap, terbuka, lalu keluar cahaya. Lalu itu disebut sebagai waktu al-falaq. Baik, waktu subuh. Begitu juga kalau kita belajar dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran Al-Karim terdapat surah yang menceritakan tentang Allah SWT faliqul habbi wan nawa. Allah SWT dia Tuhan yang falaqa, yang membelah biji benih tuan-tuan. Bila ditanam di dalam tanah, bila dia nak berkembang, nak tumbuh, bukankah biji benih tadi akan terbuka? Bila terbuka, keluarlah tunas. Itu juga disebut sebagai falaq. Siapa yang belah? Adakah petani yang pakar sekali pergi, dia duduk jaga hari-hari, dia boleh buka biji benih tadi, ataupun apa pun kita tanam, buah durian ke, biji apa kita tanam, buah pelam ke, daripada biji tadi akan keluar tunas. Manusia mana paling pakar boleh buka, keluarkan dia tuan-tuan? Cari pakar bahagian pertanian mana pun tak mampu buat. Tapi siapa yang falaqa, yang buka dia? Allah Azza wa Jalla. Itu juga bermaksud falaqa. Ini dia panggil rahsia di sebalik perbincangan ayat Al-Quran Al-Karim. Menarik kalau kita bincang panjang, tapi kita tidak merujuk dalam perbincangan kita ini dalam bab tafsir ataupun huraian lanjut tentang Al-Quran. Cuma kita ambil sikit-sikit sahaja. Jadi setiap kali kita baca selepas solat, kita baca qul, katakanlah a'udzu, aku mohon berlindung dengan siapa? Dengan Allah, Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan waktu subuh, kegelapan malam tadi Tuhan buka dia, yang gelap tadi bercahaya dia. Jadi kita mohon dengan Allah daripada perkara apa? Dan diteruskan dengan ayat, kita mohon berlindung dengan Allah daripada min, ayat kedua, min daripada syarri, kejahatan ma khalaqa, seluruh makhluk yang ada. Allahu Akbar, ya. Kita minta berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh ini, supaya Allah SWT pelihara kita, selamatkan kita daripada segala perkara yang tak baik, yang datang daripada seluruh makhluk Allah SWT. Jadi para ulama menyebut yang dimaksudkan segala makhluk ini terdiri daripada apa? Min insin, daripada manusianya, wa jinnin, jinnya, wa jamadin, atau benda-benda yang tak bernyawa ni, wa hayawanin, binatang-binatang. Fayusta'azu bikhaliqiha minasyarril ladzi fih, lalu kita mohon berlindung dengan Allah yang menguasai seluruhnya, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, binatang, haiwan, benda-benda, segala benda ni adalah dalam lindungan dan jagaan Allah. Kita minta Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada segala perkara yang tak baik ini. Tuan-tuan, khususnya dalam situasi sekarang ni, kita lagi kena istiqamah baca ayat surah ini. Lepas solat mesti baca. Sebab tuan-tuan, kerana kita sangat risau dunia kita sekarang ni, ketika mana datangnya wabak COVID-19 yang kita tak nampak ni tuan-tuan. Kita tak tahu, kita jumpa dengan orang ni kadang tak jangka, kalau dia tak pakai gelang pink pun kadang kita tak tahu entah dia ada ke tak. Sekarang ni banyak cerita-cerita kawan-kawan yang terbalik kampung, ya, jumpa dengan orang ni, kadang-kadang dia jadi pembawa, ataupun kadang-kadang dia terkena daripada orang sana. Banyak kes-kes yang berlaku. Jadi kita tak tahu, benda ni semua dalam ilmu Allah, dia yang boleh jaga. Sekarang ni pun orang dah takut bila nak buat vaksin, yang kena vaksin tu pun mari pula side effect yang lain, ada juga jadi macam tu. Jadi serba salah orang tuan-tuan. Jadi takut. Siapa yang boleh jaga kita? Allah SWT. Banjir ni, musim banjir, bila banjir kuat, lalu dekat highway pun habis penuh dengan air tuan-tuan, jambatan runtuh. Allah, kita tengok benda-benda macam ni, kita yakin bahawa ada Tuhan, ada kuasa yang hebat yang menggerakkan bumi ni, alam ini. Jadi siapakah dia yang boleh juga menolong kita, menyelamatkan kita? Dialah juga yang boleh menyelamatkan kita. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, kita mohon dengan Allah daripada segala perkara yang tak baik, kejahatan makhluk dia, perkara-perkara yang tak elok. Baik, kemudian seterusnya disebut wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku mohon berlindung dengan Allah tadi, pertamanya ni sebut secara umum kejahatan seluruh makhluk. Kemudian dikhususkan pula di antara kejahatan tersebut itu disebut sini ialah aku mohon berlindung
daripada kejahatan malam, syarri ghasiqin, kegelapan malam apabila ia gelap gelita. Ghasiq disebut kegelapan malam. Kemudian iza waqaba, iza tu apabila, waqaba dia mula gelap gelita. Jadi dalam huraian sebut ai min syarri ma yakunu fil lail ba'da naumin nas. Ya Allah, tadi kami dah minta berlindung pada seluruh makhluknya, dan kemudian kami spesifikkan, ya Allah, kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada segala benda-benda jahat yang datang pada waktu malam, khususnya ba'da naumin nas, selepas manusia tidur. Kita tak sedar, disebut di dalam huraian tafsir dan sebagainya, dia kata ketika itu kebiasaannya tantashirul arwahus syarirah, roh-roh jahat ni bertebaran keluar. Tu orang dah kata jumpa hak pelik-pelik kan, ketuk pintu tu kan, cerita panjang lebar tu, orang duk cerita macam-macam. Wal hayawanatil mu'ziyah, dan segala binatang-binatang, serangga-serangga yang boleh memudaratkan kita. Jadi kita minta berlindung dengan Allah daripada perkara-perkara yang tak baik ini, khususnya bila mana tengah malam kita tak tahu apa yang dah berlaku, kita tutup mata dah. Khususnya kalau bila kita tidur tak sedar langsung, apa yang berlaku kita tak sedar. Bala bencana, perkara yang buruk, sama ada datang daripada jin, manusia, makhluk-makhluk yang lain, semuanya boleh memudaratkan kita. Jadi kita tak tahu siapa boleh jaga kita melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan lagi di antara kejahatan ataupun benda-benda yang buruk selain daripada benda yang datang pada waktu malam yang kita tak sedar, termasuk juga wa min syarrin naffatsati fil uqad, kejahatan ahli-ahli sihir, orang-orang buat ilmu hitam, ya, orang yang hantar benda-benda yang tak elok kepada kita. Disebut as-sawahir allati yasta'inna ala sihrihinna bin nafsi fil uqad allati ya'qidnaha ala sihr, iaitu ahli-ahli sihir yang kebiasaannya amalan mereka akan menghembuskan fil uqad, ini ialah simpulan-simpulan, tali-tali. Memang pun kalau kita dah tengok cerita orang dah buat kan, dia banyak kita dah tengok simpulan-simpulan ni, tali-tali ni, diikat-ikat tu tuan-tuan, lalu dibacakan ke atas, dia panggil buhul-buhul, ya, bacaan ke atas setiap apa yang disimpulkan tadi. Kebanyakannya diceritakan ahli-ahli sihir ini mereka melakukan amalan yang demikian. Kemudian dalam huraian sebahagian tafsir menyebut ada perkataan nafasat, merujuk kepada, sebahagian huraian mengatakan merujuk kepada ahli-ahli sihir perempuan, dan mereka lebih banyak terlibat dalam perkara ini. Sebahagian riwayat kata tidak, dia merujuk kepada seluruh jiwa-jiwa yang kotor, ya, tak kira lelaki ke perempuan yang melakukan amalan ini. Mereka ini telah memudaratkan manusia. Allah mengajar kita supaya kita mohon berlindung daripada mereka. Artinya bila Allah ajar kita supaya kita mohon berlindung, artinya memang wujud kelompok ini, golongan ini, serta boleh memberi bekas dengan izin Allah juga sebenarnya. Dan dengan izin Allah juga, bila mana kita mohon berlindung dengan Allah, segala apa mereka buat tidak akan kena kepada kita bila mana kita sungguh-sungguh mohon perlindungan kepada Allah SWT. Baik, yang terakhir daripada perlindungan ini, apa yang kita mohon perlindungan ialah wa min syarri hasidin, mohon berlindung daripada, tuan-tuan jumpa lagi perkataan syar. Perkataan syar maksudnya kejahatan, keburukan, perkara yang jahat, perkara yang tak baik. Kejahatan apa yang terakhir? Kejahatan hasid. Perkataan Melayu kita kata hasad kan, orang yang hasad dalam bahasa Arab dipanggil hasid. Kejahatan orang-orang yang hasad ketika mana mereka berlaku hasad, mereka berlaku dengki. Hasad ini disebut dalam kitab bahawa mereka ini ialah orang-orang yang sifat mereka, perangai mereka ialah mereka yas'a fi zawalin ni'mah anil mahsud. Mereka bercita-cita, mereka suka kalau nikmat yang ada pada saudara dia, pada kawan dia, pada sahabat dia tadi hilang, dia suka. Jadi kalau ada perasaan yang demikian, kita tengok orang ada nikmat, dapat nikmat kehidupan yang baik, keluarga bahagia, rumah elok, anak dia sihat, kita rasa tak suka. Perasaan tak suka tu tuan-tuan, itu adalah dengki, itu adalah hasad, ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan dikasihi dan dirahmati Allah, kenapa kita disuruh untuk mohon berlindung? Kerana orang yang hasad ini, dia boleh buat apa saja yang dia rasa dia nak buat pada kita, kerana di atas sifat dengki dia, sifat hasad dia tadi, dia sanggup buat hatta sesama adik-beradik pun. Kalau kita jumpa kisah Habil dan Qabil, tuan-tuan, ya.
Begitu juga sampai akhir zaman ni akan wujud kelompok-kelompok yang begini. Jadi tuan-tuan dan dikasihi dan rahmatullah Allah, begitu juga ulama sebut bukan sahaja perangai orang hasad itu sahaja, perbuatan-perbuatan yang boleh mudaratkan, hatta pandangan mata dia yang kita panggil al-ain. Ya. Li'anna al-ain, kerana pandangan mata yang dengki ni, ya, bila dia tengok kita ada nikmat yang Allah bagi pada kita, kelebihan Allah bagi, kelebihan rezeki Allah bagi, kelebihan kepada kita dari sudut ketenangan hidup, Allah bagi rumah yang elok, kenderaan yang baik, ya. Jadi ada orang tengok dengan pandangan mata yang dengki. Jadi pandangan mata dia tadi juga boleh memberi mudarat kepada kita. Nauzubillah min zalik, kerana pandangan mata itu datang daripada jiwa dia yang kotor. Justru tuan-tuan, kita diajar untuk baca surah ini pada setiap kali selesai solat. Moga-moga ia akan menjadi benteng, menjadi benda yang boleh mendinding kita dengan izin Allah. Bukan dengan sebab surah itu saja tuan-tuan, ya, tetapi dengan amalan kita, dengan jagaan daripada Allah SWT. Allah yang suruh, ya, kita membaca demikian, dan Allah lah yang melindungi kita. Baik, itu disebut di dalam kitab kita ini. Baik, kita ambil beberapa pengajaran daripada huraian ulama tentang perkara ini. Pertama sekali yang kita kena ingat ialah kita mesti sentiasa mohon berlindung dengan Allah, al-i'tisam billah, daripada segala perkara yang kita takut. Kita diajar membaca surah ini tuan-tuan, ya, kerana Allah sahajalah yang boleh jaga kita. Di tangannya sajalah Allah boleh bagi mudarat, Allah sahaja yang boleh bagi manfaat, ya. Jadi kita kena minta selalu daripada Allah SWT. Perkara kedua, kata ulama, dalam ayat ini secara tak langsung juga menunjukkan pengharaman kepada sihir, ya, kerana sihir boleh memudaratkan manusia dan sihir boleh membawa kepada kekufuran. Bahkan kalau kita belajar dari sudut hukum hakam Islam, hukum had, hukum hudud kata ahli sihir ialah dia dihukum bunuh, ayudrab bisaif, dipancung kepala dia, ya. Saya ingat masa saya belajar di Arab dulu, negara Arab tuan, di Saudi Arabia, ahli sihir di sana kalau dapat tangkap, dia dibuktikan, dia ada mahkamah dia, dan memang dihukum pancung ahli sihir ni. Nauzubillah, ya. Pak kita ni kan nak kata tok bomo, ya. Tapi tak semua tok bomo begitu, ya. Ada yang betul-betul yang bermain dengan sihir, yang ini bila mana ditangkap, dia adalah kaedah dia bagaimana dia mengenal pasti sebagainya, dan dihukumkan dengan hukuman yang sewajarnya. Nauzubillah min zalik. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian juga disebut di dalam huraian kita ini, antara pengajarannya daripada surah ini ialah bayan wujudul hasad wa annahu amrun haqiqiyyun. Daripada ayat ini, daripada surah ini jelas kita ketahui bahawa memang benar wujud perbuatan ataupun sifat ataupun perasaan hasad dengki sesama manusia, dan perkara tadi jelas disebut bahkan hatta kadang-kadang boleh berlaku dengan hanya sekilas pandangan mata. Ini dia panggil ain. Tuan-tuan pernah dengar mungkin ada ustaz-ustaz dah hurai tentang ain. Ain ini pandangan mata yang boleh menyebabkan mudarat. Sehingga kan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata, "Lau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathul ain." Kalaulah ada satu benda yang boleh mendahului qada dan qadar, ya, qadar, nescaya ain ini boleh, dia lebih mendahului. Maksudnya dengan ain ini dia boleh memberi mudarat. Selalu bahasa mudah kita nak sebut, kalau orang duk tengok anak-anak kecil, baby kan, duk tengok baby, kadang-kadang ada orang tengok orang suka, tapi ada orang tengok dengan mata tak suka. Jadi budak ni boleh jadi bermasalah pada diri dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok seseorang anak yang kita nampak comel, kita akan sebut Masya Allah, sebut dia dengan Masya Allah, ya. Ini dia punya remedi dia. Jadi saya ingat orang tua kat kampung pun biasa dia tak kata comel, dia kata buruknya budak ni, dia sebut terbalik. Wallahualam. Itu kita tak tahu macam mana perkara tadi biasa di kalangan masyarakat kita, tapi yang betulnya saya ingat apa yang kami belajar, guru kami kata kita sebut dia dengan Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, kita puji Allah, ya. Jadi bila kita tengok, insya-Allah dia tak akan memudaratkan anak ni. Situasi sekarang lagi kadang-kadang kita tengok orang duk upload gambar anak-anak dekat Instagram, dekat Facebook, ya. Dia suka dapat baby, dia tunjuk dekat orang. Atau bukan kata baby pun, beli rumah, beli kereta baru, tunjuk habis dekat orang. Tengok sejak hari accident, ya. Jadi itu dipanggil, boleh jadi terkena pandangan mata yang menyihir, pandangan mata yang dengki, yang disebut dalam kitab sebagai al-ain, ya.
Jadi kita mohon berlindung dengan Allah daripada kejahatan dengki manusia dengan beramal melalui surah yang kita sebutkan tadi. Baik, di hujung huraian ini disebut perkara hasad ni satu benda yang disebabkan dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Adam ketika mana dia hasad kepada Nabi Adam, ya, Allah Taala dimaksiatkan, dia tidak ditaati, dilanggar apa yang dinyatakan ketetapan Allah SWT kepada hamba-hamba dia, makhluk dia. Iblis telah dengki kepada Nabi Adam, ya, telah menghasut Nabi Adam, dan begitu juga hasad datang daripada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ini antara dosa-dosa awal yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, itu yang kita tengok dalam surah Al-Falaq. Baik, kita ambil sikit lagi. Yang keduanya ialah surah An-Nas, ya. Kita lengkapkan bacaan 3 qul ini ataupun muawwizat bacaan selepas solat ialah surah An-Nas. Baik tuan-tuan, di dalam surah An-Nas kita tengok sepintas lalu, juga di dalam setiap satu ayat dari surah An-Nas mengajar kepada kita supaya mohon berlindung dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon berlindung dengan Tuhan manusia, birabbin nas. Kemudian malikin nas, raja segala manusia. Kemudian ilahin nas, Tuhan manusia. Tuan-tuan, lepas tu kita baru minta berlindung daripada apa yang kita nak. Para jemaah yang dirahmati Allah, lepas kita sebut sifat yang pertamanya, kita kata aku mohon berlindung dengan Allah Tuhan manusia, kemudian raja manusia. Yang pertama Rabb, Tuhan yang memelihara, ya. Yang kedua raja, yang ketiga Tuhan yang disembah oleh manusia. Lepas 3 sifat Allah yang kita sebut ini, ya, kita nyatakan yang demikian, baru kita sebut benda apa yang kita nak minta selamat, iaitu min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan. Disebut di sini bisikan syaitan al-waswas al-khannas yang biasanya bersembunyi, ya, untuk mengganggu manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, iaitulah mereka ini terdiri di kalangan jin dan manusia. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ulama menyebut satu persatu tentang ayat ini. Pertamanya kita tengok, kita kata qul, katakanlah a'udzu birabbin nas, aku mohon berlindung dengan Rabbin nas, bermaksud Tuhan khaliquhum wa mudabbiru syu'unihim. Rabb artinya Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur urusan hidup manusia. Yang kedua kita sebut Tuhan yang merajai, yang memiliki manusia, yang berkuasa ke atas urusan kehidupan manusia. Dan yang ketiganya kita sebut ilahin nas, Tuhan manusia, ilah annallahu wal ilahaq, Tuhan itu Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang paling berhak untuk kita menyembah dia. Baik tuan-tuan, cuba kita perhatikan 3 perkara ini. Yang awal berbanding dengan surah Al-Falaq, kita sebut qul a'udzu birabbil falaq, Tuhan Al-Falaq saja. Tapi yang surah An-Nas kita sebut Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ulama kata, ulama yang mengkaji dari surah tadabbur ayat, nak menunjukkan bahawa bahaya di dalam surah An-Nas lebih dahsyat kerana kita sebut 3 nama Allah. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Berbanding dengan surah Al-Falaq, kita hanya sebut Tuhan Rabbul Falaq. Kemudian kita sebut benda yang kita nak melindung. Surah An-Nas 3 Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Lepas tu baru kita minta selamat daripada apa? Daripada kejahatan syaitan. Di sini kalau gabung dua ni, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, ulama kata surah Al-Falaq membicarakan tentang bahaya di luar, bahaya yang zahir yang boleh manusia nampak. Adapun bahaya syaitan ni manusia tak nampak, ya. Dia lebih dahsyat, lebih asyad, lebih dahsyat. Oleh kerana itulah kita sebut, kita puji, kita nak sebut Rabbun nas, kita sebut permulaannya Tuhan manusia, raja manusia, ya. Rabb yang awal itu merujuk Tuhan yang mencipta manusia, ya. Rabbun nas, Malikin nas, yang Tuhan yang kita sebut yang Ilahin nas ialah Tuhan yang manusia sembah. Jadi menunjukkan bahawa apa yang kita nak minta berlindung pada surah An-Nas ni lebih-lebih berbahaya, lebih-lebih
dahsyat mengganggu kita, iaitulah apa dia? Kejahatan bisikan syaitan, al-waswas al-khannas. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau gabung dua perbincangan ini, surah Al-Falaq mengajar kita mohon berlindung daripada perkara yang zahir, kejahatan yang zahir. Adapun surah An-Nas mengajar kita mohon berlindung daripada kejahatan yang boleh datang daripada batin, pada dalam. Sebab syaitan dia ganggu kita untuk tidak ikhlas, ganggu kita untuk riak, dia rosakkan akidah kita dan sebagainya. Bahkan ulama kata awas harus diingat juga, walaupun disebut bahawa kita kata syaitan ni yang kita tak nampak, ada juga disebut dalam ayat yang di hujung minal jinnati, syaitan itu boleh berlaku, boleh datang dalam bentuk jin dan juga boleh datang dalam bentuk manusia. Tuan-tuan, nak ceritanya syaitan juga boleh datang dalam bentuk manusia. Nauzubillah min zalik. Kita minta jauh daripada perkara demikian. Baik, cuba kita perhatikan tuan-tuan, perkataan al-waswas. Kata ulama, al-waswas ini ialah wasyaitanul ladzi yuwaswisu bi sautin la yasma'u bi ilqa'i syubhat fil qulub. Waswas orang Melayu dia sebut waswas tuan-tuan. Dalam huraian ulama kata al-waswas ini ialah syaitan yang membisikkan kepada manusia dengan suara yang tidak didengar. Dia bukan mari bisik dekat telinga kita dengar, dia sebut tak. Dia bisikan yang tidak didengar, dengan cara dia timbulkan rasa was-was, rasa ragu-ragu kita kepada agama kita, kepada ibadah kita, ya. Kemudian dia juga menjadikan mata kita, hati kita akan nampak benda yang jahat itu elok, boleh dibuat. Dia nampak tak ada masalah pun buat maksiat ni, buat maksiat banyak kali pun tak ada apa. Jadi syaitan telah menghiaskan benda jahat tadi nampak macam benda baik. Itu al-waswas wa tahsin al-qabih. Dan juga dia telah menjadikan semua benda-benda yang mungkar ini elok pada pandangan mata manusia. Okey. Kemudian perkataan al-khannas, ulama menyebut al-khannas ini adalah sifat bagi syaitan di kalangan jin yang kerjanya dia ketika mana manusia dalam keadaan tidak ingat Allah, ya, fa iza zakara al-'abdu rabbahu khanasa, dia akan ganggu kita. Namun bila mana kita ingat Allah, dia khanasa, dia akan berundur, dia tak akan kacau kita, ya. Bila kita ingat Allah, dia akan lari. Tapi bila kita lalai, dia ibaratnya macam dia pegang hati kita, ya. Nauzubillah min zalik. Itu dipanggil ta'akhara, dia akan berundur. Kemudian perkataan minal jinnati wan nas, bila kita baca surah An-Nas setiap kali lepas solat, kita ingat tuan-tuan, ulama kata bila Allah Taala sebut syaitan tu boleh datang sama ada dalam bentuk jin ataupun manusia, fihi isbatu wujudi syayatin minal ins. Dalam ayat ini mengisbatkan, menetapkan bahawa jelas memang sah wujudnya syaitan di kalangan manusia. Bahkan dia kata syaitan di kalangan manusia ini lebih dahsyat mudarat dia daripada syaitan jin yang kita tak nampak ni. Pasal apa? Kerana syaitan manusia ni kita baca ayat kursi pun dia tak lari. Tuan-tuan, ya? Syaitan bentuk manusia yang kita jumpa, kita berkawan dengan orang yang dia benci kepada sembahyang, dia benci kepada tutup aurat, dia benci kepada hukum hakam Islam, ya. Dia tak suka, dia suka benda-benda yang tak elok. Contoh macam sekarang ni kita dah tengok orang duk bangga dengan pertandingan Ratu Cantik sebagainya. Orang kata tak boleh buat, nak buat juga. Macam-macam. Dia nampak benda tu elok pada pandangan mata dia, ya. Jadi sifat yang demikian, ulama kata itu adalah kadang-kala lebih menjadikan manusia ini, kita sesama mereka dalam berhubung dengan mereka, kita berhadapan dengan mereka lebih susah untuk kita berlawan. Kerana syaitan jin ni kalau dia ganggu kita, kita baca ayatul kursi, baca surah al-mu'awwizat yang dia akan lari. Adapun manusia, li'annahu la yutrad bal yataqallasu minhu bitamamil isti'azah billah minhu. Bahkan kita kena sungguh-sungguh minta daripada Allah, ya Allah jangan kau jadikan aku orang yang mudah terpengaruh dengan hasutan syaitan-syaitan yang merupa dalam bentuk manusia ni, ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, yang ni yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan dua surah yang mesti kita konsisten baca. Baik, dah masuk waktu kan? 4 minit. Baik, kita simpulkan. Saya bacakan beberapa hadis yang menunjukkan akan keperluan kita kena baca surah ini. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Dia cerita, ni kelebihan surah ni tuan-tuan, selain kita baca lepas solat, dan satu hadis Abdullah bin Khubayb, ya,
Hadis ini adalah hadis yang sahih, disebut dalam kitab Sunan Nasa'i. Para ulama menghasankan hadis ini, artinya boleh diamalkan. Abdullah bin Khubayb dia cerita pada satu malam hujan lebat. Malam hujan lebat, gelap gelita. Kami menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang nak solat jemaah dengan kami. Ya. Thumma zakara kalaman ma'ana. Tiba-tiba baru Nabi muncul, Rasulullah SAW muncul dalam keadaan hujan lebat tu pun, gelap gelita pun Nabi sampai. Nabi nak solat dengan kami. Sebelum Nabi dirikan solat ketika itu, bila Nabi bertemu sahaja dengan sahabat dia, dengan Abdullah bin Khubayb, tiba-tiba Nabi kata kepada Abdullah, wahai Abdullah, qul, kamu baca. Terkejut Abdullah, kenapa tiba-tiba suruh baca? Ya. Faqultu ma aqul. Abdullah kata, aku nak baca apa ya Rasulullah? Ya, aku nak baca apa? Lalu Nabi kata, kamu bacalah qul huwallahu ahad wal muawwizatain. Kamu bacalah qul huwallahu ahad sampai habis, dan muawwizatain merujuk kepada dua surah tadi, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebagai riwayat disebut muawwizat. Muawwizat ni dia cover habis dengan surah Al-Ikhlas juga termasuk. Jadi tiga surah tu dipanggil muawwizat. Kalau dia panggil muawwizatain ni, ia merujuk kepada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dalam hadis ini Nabi kata kepada Abdullah, wahai Abdullah, kamu baca. Abdullah kata, nak baca apa ya Rasulullah? Dan sebagian riwayat sebut 3 kali, sehingga kan Abdullah kata tak tahu nak baca apa. Nabi kata, kamu baca yang ni. Kamu baca qul huwallahu ahad, dan kamu baca surah muawwizatain. Masa bila? Ketika mana pada waktu petangmu, dan ketika mana pada waktu pagimu. Sebanyak berapa kali? Salasan, sebanyak 3 kali. Apa kelebihan dia? Nabi kata, yakfika min kulli syai'. Dengan izin Allah SWT, bila mana kamu baca 3 surah ini, cukup bagimu menjaga kamu daripada terkena sebarang mudarat. Hadis ini hadis yang boleh kita percaya, boleh diterima, ya tuan-tuan. Jadi kata ulama, selain kita konsisten baca setiap kali lepas solat, iaitu ada 5 kali sehari semalam, juga kita sepatutnya kena baca bacaan ini pada zikir pagi. 3 surah ni mesti baca pada waktu pagi 3 kali, dan 3 kali pada waktu petang. Tambahan satu lagi dari hadis riwayat Aisyah, hadis sahih juga, Nabi ajar Aisyah baca pada setiap kali sebelum tidur. Jadi ada 8 tempat yang patutnya kita hari-hari mesti istiqamah baca. Ayah ibu yang saya kasihi, kalau kita dah beramal, jangan lupa kita train anak-anak kita, pesan dekat anak-anak kita, ya, mesti baca. Sebab surah ni surah pendek. Budak-budak tadika hafal bakal tuan-tuan. Kalau sekolah menengah lebih lagi lah, takkan dia tak hafal. Jadi tugas kita untuk pengat dia. Saya cuba buat dekat family saya, kat anak isteri saya. Bila tiba waktu pagi, kita tanya dah habis baca belum. Kalau tak habis baca, kita pakat-pakat baca. Petang juga baca. Kaedahnya macam mana tuan-tuan? Kaedahnya ialah zikir pagi, macam kita dah sebut tuan-tuan sebelum ni, dia bermula selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Itu waktu afdal. Dia tidak termasuk yang lepas mayang tadi. Lepas mayang tadi, satu set yang dah kita baca, ya. 3 kali tadi tuan-tuan, 3 surah tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita baca dah lepas mayang subuh tadi. Mesti baca, tu zikir lepas solat. Itu dia masuk dalam grup yang lain. Kemudian yang kita sebut zikir pagi ini, dia bermula lepas habis dah baca tu, sampailah nak terbit matahari, itu dipanggil zikir pagi, waktu afdal. Kalau terlupa, dia boleh baca sehingga naik waktu sebelum waktu zuhur. Kemudian waktu petang, zikir selepas asar, ya. Zikir selepas solat asar tu kita dah baca dah. Kemudian zikir petang bermula selepas solat asar sehingga terbenam matahari, masuk waktu maghrib, itu waktu afdal. Dan ia kalau kita terlupa, boleh kita baca sampai ke tengah malam, ya. Kita istiqamah baca yang tu tuan-tuan. Kemudian sebelum tidur dibaca sebanyak 3 kali dengan cara yang Rasulullah ajar kepada Aisyah, iaitu hembus di tapak tangan dan sapu di muka ke seluruh tubuh badan. Yang mana dapat capai, kita baca dah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, antara tata cara yang tepatnya ialah lepas solat, surah ini dibaca sekali-sekali saja. Qul huwallahu sekali, qul huwal falaq sekali, qul huwal nas sekali. Ni pun ulama bincang, ya. Adapun pada zikir pagi dibaca 3 kali 3 kali. Ya, qul huwallahu 3 kali, qul huwal falaq 3 kali, qul huwal nas 3 kali. Boleh sama ada kita nak baca qul huwallahu, qul huwal falaq, qul huwal nas kemudian patah balik. Boleh. Ataupun baca satu set. Yang penting kita baca, ya. Tu selesai zikir pagi, kemudian zikir petang. Insya-Allah mudah-mudahan bila kita amal demikian, kita akan dapat apa yang disebut dalam hadis yang sahih ini, iaitulah Nabi beritahu, cukup bagimu untuk memelihara dirimu dengan izin Allah daripada sebarang perkara yang boleh memudaratkan kamu.
Baik tuan-tuan dan kasihi dan rahmatillah Allah, jadi kita telah selesaikan perbincangan kita ini, iaitulah jangan kita lupa setiap kali selepas solat kita habiskan zikir kita dengan menghabiskan 3 surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sibuk macam mana pun kita, kalau tak sempat baca sambil duduk pun, sambil berjalan kita habiskan dia. Jadi tugas kita kalau kita dapat amal, pesan kat isteri kita, anak-anak, kalau semayang dekat rumah, lepas habis solat tu kita pusing belakang, kita baca bagi anak kita dengar, bagi isteri kita dengar, dan suruh dia anak kita baca juga, tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada segala perkara yang mudarat kita. Kita akan dapat ganjaran pahala ikut sunnah Nabi, dan kemudian kita dapat jagaan Allah SWT, lindungan pada Allah SWT. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya di atas perkongsian kita ini. Terima kasih banyak di atas kesungguhan pihak Jawatankuasa Surau untuk menggerakkan majlis ilmu ini, juga pada semua sahabat-sahabat yang online dengan kita. Moga Allah merahmati tuan-tuan yang berada di rumah juga, pakar-pakar beramal, dan sebarkan amalan ini kepada semua orang, serta berdoalah moga-moga Allah kurniakan istiqamah kepada kita untuk beramal dengan amalan yang senang ni, tapi tak semua orang boleh buat, kecuali orang yang mendapat rahmat daripada Allah SWT. Sekarang itu dulu kita tanggung dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Barakallahu fikum jami'an. Jumpa lagi insya-Allah.